Atau Imam, pengurusi Jabatan Kuasa, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama pula berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan kita sekarang ni saya rasa macam Mahat ni apa, Sultan Melaka duk tanya kot. Cakap dengan rakyat tu, Kesultanan Melayu Melaka kan. Tuan-tuan, kita berada di hujung-hujung daripada bulan Ramadan ni lah. Jadi kalau kita nisbahkan kepada lari 100 meter atau lompat berpagar atau 4 kali 100 meter, kebiasaannya orang yang lari last kali ni adalah orang yang paling laju. Tu strategi orang yang masuk pertandingan 4 kali 100. Orang yang mula-mula lari tu laju, orang yang last kali lari laju. Jarang orang buat cari kaki last kali. Memang kumpulan tu akan kalah. Jadi bila dia last, dia akan gunakan tenaga dia yang paling maksimum dan tenaga dia yang paling tinggi, skill dia, latihan dia, semua benda semata-mata untuk dia mencapai garisan penamat. Biar tali merah tu ada dekat badan dia, tanda kata dia menang. Jadi bila kita berada di hujung-hujung daripada Ramadan tu, demikianlah semua benda, skill, hak yang kita ada semua ni, tenaga kita laburkan untuk kita dapat pahala ganjaran yang besar dalam 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beribadah, akan meningkatkan kesungguhan baginda beribadah ni dalam 10 ni lebih daripada malam-malam yang lain. Kita sembang malam lain sebelum main malam 10. Malam lain maknanya apa? Nabi SAW semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Sahabat yang follow semayang belakang Nabi, Nabi semayang malam, dia main follow di belakang Nabi SAW. Dan jumlah juzuk yang Nabi baca, surah Al-Baqarah, kemudian sambung dengan Ali Imran, kemudian sambung dengan An-Nisa, kemudian sambung dengan Al-Ma'idah, lebih kurang 2 rakaat dan Nabi semayang tu capai 5 ke 6 juzuk. Kata sahabat yang follow belakang tu, Nabi dia kata apa? Laqad hamamtu bisu. Aku ada satu perasaan yang tak elok dalam diriku. Apa dia? Kalau ada roh aku nak step keluar belakang daripada semayang Nabi kerana terlalu lama. Yang cakap macam tu siapa? Itu sahabat yang duduk satu zaman dengan Nabi, yang memang biasa diasuh dengan ibadat lama tu. Memang dia pun rasa semayang Nabi bukan calang-calang semayang, itu hari biasa. Aisyah radhiyallahu taala anha kata, kalau mai 10, aku tengok Nabi ni macam double triple. Ibadah Nabi ni macam sangat maksimum Nabi guna tenaga dia. Ada 3 benda yang menjadi sunnah untuk kita buat dalam bulan Ramadan 10 malam terakhir. Yang pertama, kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bila masuk 3 hari terakhir daripada 10 terakhir Ramadan, ada 3 benda yang penting Nabi akan buat. Yang pertama, syadda mi'zar. Nabi akan ketatkan kain di pinggang. Apa makna dia? Maknanya Nabi beribadat dengan terlalu banyak, seolah-olah sampai longgar kain, ketatkan balik, semayang lagi sampai longgar. Itu kinayah, bahasa simbolik banyaknya ibadat Nabi SAW. Yang kedua, syaddal mi'zar, maknanya ketatkan kain, bermakna
hubungan dengan isteri-isteri baginda tu dihadkan kerana waktu banyak diperuntukkan untuk munajat dan i'tikaf di 10 malam terakhir ni, dengan ibadat, munajat, malam, puasa, qiyam, tu je masa yang diperbanyakkan. Maka mengambil semangat sunnah Nabi SAW, maka dua benda tu bagus dan elok kita buat. Apa dia kita buat? Memperbanyakkan ibadah-ibadah kita. Tuan-tuan, ada setengah masjid saya pergi tazkirah, mereka buat macam mana? Mereka buat 10 malam terakhir ni, mereka buat 20. 10 malam ni mereka buat 20. Sebab nak memperbanyakkan ibadah tu, biar orang stay dalam masjid ni lama. Bagus juga. Kita buat 8 je Ustaz, tak apa, kita balik rumah tambah lagi. Atau dah habis, kita nak stay di sini, mungkin kita rasa di sini selesa, dengan aircon, dengan kapet, dengan selesa, maka kita tambah lagi 8 rakaat di sini, boleh? Boleh. Atau kita balik rumah tidur, esok pagi kita bangun masa qiyam, kita tambah lagi ibadah kita waktu malam, boleh. Janji ada unsur memperbanyakkan ibadah. Ibadah ni bukan sahaja sembahyang, termasuk sembahyang-sembahyang sunat, termasuk tasbih, zikir dan doa. Itu juga ibadah yang elok kita memperbanyakkan dia. Kalau tuan-tuan tak sembahyang, balik rumah pegang tasbih, zikir, istighfar. Barunya ada satu geng kuliah muslimat tu, dia kata, Ustaz, saya baru alhamdulillah sempat untuk zikir istighfar sebanyak 10,000 kali dia istighfar. Makcik 70 lebih. Kita rasa tak sampai ke peringkat dia punya ibadat dan istighfar. Dia duduk tengok syed sambil istighfar gitu. Apa sahaja benda yang kita boleh memperbanyakkan, kita banyakkan. Yang kedua, Nabi SAW gerak buat apa? Ayqaza ahlahu. Nabi akan gerak ahli keluarga dia untuk beribadat. Macam mana kita nak buat, nak ambil sunnah yang nombor 2 ni? Maka kita tengok adik-beradik kita atau anak kita duduk kat universiti, kita habang kat dia, jangan tak bangun 10 malam masjid kat surau, kat rumah sewa hang buat qiyam hang pi, kat universiti hang, kat college hang ada hang pi, kat taman-taman anak kita dah kahwin dah, dalam grup family ingat malam ni 10 malam bawa anak-anak isteri semua pi pakai ibadat sama-sama dekat masjid surau kat rumah apa. Masjid kami tak ada pergi cari masjid dekat-dekatnya tu. Janji kita gerak ahli keluarga kita. Tuan-tuan tengok lah, benda sunat pun Nabi ambil berat dengan ahli keluarga. Padahal Aisyah, padahal Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah dah menikah dah. Masing-masing ada family dia sendiri, tapi Nabi tak biar. Bab ibadat ni, bahasa kita, Nabi hambat adik-beradik, sepupu, adik-beradik, anak beranak ni, Nabi hambat biar dia buat. Kita kadang-kadang benda wajib kita terlepas. Mak cakap tuan-tuan, nak raya-raya menantu kita balik, sapu luar depan rumah, tudung tak pakai. Kita sebagai bapa mentua atau mak mentua, kita tengok anak kita tu, kadang-kadang nak cakap tak ada kekuatan nak cakap dengan dia. Dah ada anak kita, segan lah Ustaz nak cakap dengan dia. Biar pi lah, dia pun besar-besar dah, betah lah tu. Nanti saya cakap banyak, potong pula peruntukan bulanan saya. Dia bagi 500, ada cakap banyak ni. Tu cucu rambut Color rambut dia macam pelangi rambut dia, macam tupai gila cacok tu, dengan karen. Umur baru tingkatan 3, rambut semua beruban. Hak beruban pula beli color hitam duk cat. Hak kecil-kecil nak beruban, saya pun jadi pening. Betul-betul hang nak beruban tak mau. Kecil-kecil hang nak beruban, baru umur 20 tahun rambut color putih. Kita tengok dia ni beranak mana. Yang peliknya rambut putih, kening hitam. Kalau orang putih, rambut putih, kening putih, bulu ketiak pun putih, sebab dia passion. Hang sini hitam, sini kuku, sini kelabu. Hang tu saya waktu pagi tu, dia mesti tak apa betul je. Tegur bagi tahu macam ni. Mak bukanlah kata mak ni rajin pergi kuliah muslimat,
Tapi hang kalau balik rumah mak ke, balik rumah hang ke, mana yang sabu luar tudung tak pakai. Tu orang tu ni kaki hang stocking tak pakai. Hang sayang suami ke dah? Sayang lah mak. Sayang tak boleh buat macam ni, kesian kat dia. Kerana dia susah esok ke akhirat ni. Dia tak ada, dia kerja, dia tak tahu buat macam ni. Kalau mak ni sikit-sikit pun kira tak mau balik dah lain kali. Contoh dia buat beban gitu. Tak apa, kita habang kat dia sebab dia anak kita. Sebab Nabi ambil berat walaupun benda sunat. Kita benda satu kadang-kadang kita terlepas. Kita tolong fokus benda ni. Dan yang ketiga, Nabi SAW ahya lailahu, Nabi akan hidupkan malam-malam daripada Ramadan. Malam ni inilah tuan-tuan, start daripada maghrib sampai isyak, kita tolong nyalakan api ibadah dalam badan kita. Maknanya suburkan malam tu. Orang Arab tuan-tuan 10 malam ni kira macam ni. Lampu kipas buka je. Semua orang, kalau bahasa kita, macam gila daripada ibadat. Dia ni semayang, dia ni rehat lagi, dia ni selawat, dia ni tasbih lagi, dia ni pergi mandi, pergi kerja, balik main sambung. Cuti raya tau. Cuti raya. Dia tampak semua cuti raya masuk dalam 10 malam terakhir ni. Cuti yang raya tu dia ambil, dia lempak masuk dalam 10 malam ni. Dia pulun 10 malam ni. Cuti semua, dia tak pergi kerja lah. Badan, semayang, puasa, pagi, malam, tidur, rehat, detik, lagi mandi, pergi main balik. Ui, orang-orang ada di luar ni, dia bertamak makanan. Buka puasa tak payah risau, sahur tak payah risau, macam-macam orang sedia. Sebab ada orang dia tak mampu, tapi ada orang mampu, dia bagi dalam bentuk kewangan dan sebagainya. Maknanya 10 malam terakhir Ramadan di negara Arab ni macam satu dunia yang lain. Semua orang pulun beribadah. Tapi saya tengok 10 malam kita mana-mana pun makin lama makin serius. Tapi tak kata orang masjid tuan ni antara top 3 yang saya duk pergi setakat 1-2 hari ni ramai. Sebab tu masjid kita berani buat lepas witir. Biasa lepas witir dia buat dicunggik dengan aku dengan Tok Imam ya. Macam ni bagus ya, orang tunggu lagi sampai habis. Kau lepas ni ada martabak. Ada martabak kami tunggu Ustaz. Tengok halia saja-saja kami terapasai. Takat dengar ceramah kami pun tak layan lah. Kami pandai dia pun EJK sedia makanan. Tuan-tuan, kita hidupkan malam-malam kita. Jadi hari ni esok cuti Sabtu, lusa cuti hari Ahad. Boleh tak saya cadang kita upgrade sikit? Dan saya harap tuan-tuan, ni Sabtu Ahad last lah. Kalau Jumaat raya, Sabtu tu raya kedua. Kalau Sabtu raya, tetap Sabtu dah tak ada lah. So kita just one Saturday tomorrow, satu je Saturday yang ada dekat kita balance dengan Sunday. Sunday memang tak ada dah minggu depan. Kita duk fikir raya tu Jumaat ke tak apalah. Kita nak tahu Sabtu Ahad ada lagi tak? Tak ada. Jadi yang ni Sabtu Ahad ada yang kita tuan-tuan bawa ziarah. Esok Zuhur kita pagi tak ada apa kat rumah. Bagusnya kita iktikaf tak balik rumah, tu paling bagus lah. Tak apalah saya diskaun. Ni bukan iktikaf lah, tapi okey lah sikit pada tak iktikaf tu. Main awal sikit. Zuhur main pukul 11 main lah. 10 pun tak apa main. Dia tanya saya main awal nak buat apa? Aduh nganga. Punya banyak benda boleh buat. Dia tanya nak buat apa? Dulu semayang hang tak ganti dulu. Masa-masa hang duk ronda dengan Aci belakang sikit naik Vespa dulu. Nari tunjuk langit ni zaman kan. Seluar besar ketat dekat bawah. Kat bawah besar tu zaman pop ye agogo main tak semayang. Time tu hang boleh ganti balik semua semayang. Selawat, zikir, ganti balik. Kalau ada balik bangkit semayang duha. Semua hidup kita pernah semayang duha 8 rakaat. Ada ke 8 duha lah. Duha ya. Ustaz duk reka. Dia punya tak buat sampai dia marah orang kata dia ada duha 8. Duha 8 lah Samdul. Paling banyak boleh buat. Dia kata betul dah kita tak buat. Esok ada masa kita buat. Duha bagi lebih sikit. Qabliyah Zuhur buat 4. Lepas Zuhur buat 4. Kira gila-gila buat ibadat lah. Esok hari Sabtu main awal sikit Zuhur. Paling-paling tak ada. Lepas Zuhur jangan balik duduk Ustaz. Main apa baca Quran sampai 3 tak larat apa-apa. Saya nak balik Ustaz. Okey balik rumah. Asar main. Kalau boleh jangan balik. Asar tu parking tu sampai isyak. Buka puasa sini ada macam-macam syukur makan kami. Saya tengok daripada update dalam grup.
Dia makan macam-macam, tak dapat makan macam-macam makanan. Tuan-tuan tak payah risau, Masjid Syekh Yusof makanan berlamuk. Mai, asal jangan balik. Beritahu kat anak siap-siap, beritahu kat suami ke apa kalau dia ada, bawa main suami sekali. Tak ada, suami main, beritahu kat isteri siap-siap. Tak payah balik sampai tarawih malam ni. Ada tadarus ke apa, join kalau nak join lah. Tak ada, duduk baca Quran apa-apa, buat ibadat. Kira esok ni Sabtu last kita spend masa kita banyak dalam masjid. Masjid tuan-tuan pun selesa. Walaupun panas di luar tu, panas di luar tuan-tuan. Saya keluar tadi, saya semang situ, saya keluar masuk situ, saya jalan berkuat-kuat panas. Moga-moga panas-panas Ramadan ni Allah bakar semua dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Jadi Ahad ada satu lagi hari, Ahad ada qiyamul lail masjid kita. Ada ustaz kan? Tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan main sini, tuan-tuan tak payah pergi tempat lain lah. Senang saya abang, mampu ikut ni lah. Bukan suruh mati. Tak kisah apa, so ustaz tak boleh mati tak. Orang Pulau Pinang kata hang stay lebih di sini lagi senang, macam tu lah bahasa kita. Hari Ahad pun ada. Jadi tuan-tuan gunakan maksimum masa yang banyak, baru kesan ibadah kita akan terasa. Kesan ibadah yang macam mana nak tahu Ramadan kita Allah terima? Kan tahu lah terima ke tak? Kita puasa ni dah 23 hari, 22 hari, 23 hari dah kita puasa. Cuba angkat tangan, muslimat ke muslimin ke, angkat tangan. Ustaz, 22 hari saya puasa, semua puasa saya diterima oleh Allah Ta'ala, saya yakin. Cuba angkat tangan. Kita bakal bernampak semua sekali. Ni saya contoh, jangan angkat tapak saya pula. Contoh, tak ada siapa berani angkat, saya pun tak berani angkat. Sebab kita main semayang umat cengkedis dengan twistis ni kan, mayang pun ikut dah gitu je. Nak tahu macam mana? Di hujung ibadat. Dulu orang tu tak pergi haji, pakai seluar pendek, merepek gitu, duduk jongi depan rumah gitu ya. Tapi dapat surat tabung haji, insaf, menangis, pergi haji balik main bagus, duduk di masjid, kuliah, ceramah, jadi orang bagus. Tanda ibadah dia mabrur, diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa itu macam mana kita nak tahu? Saya abang tuan-tuan, ingat ni elok-elok ni. Hak saya cakap tadi tuan-tuan lupa pun tak apa, hak ni yang ingat. Pagi hari raya Aidilfitri, pagi hari raya Aidilfitri 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh oleh Bilal yang mulia. Ni apa ni? Dua-dua kaki kita mesti pacak duduk di semayang subuh, di saf semayang di masjid dan di surau. Itu memang saya abang tuan-tuan, insya-Allah Ramadan tuan-tuan ada benda baik Allah nak bagi. Saya ulang sekali lagi, 1 Syawal, tak kira lah hang tidur pukul 2 ke, hang pasang tirai ke, hang tengok sampai kena Aidilfitri kat TV ke, do whatever you want to do, hang yang pasal, hang tidur pukul berapa pun tak kisah. Azan subuh, hang mesti duduk di sini. 30 hari kita buat latihan. Kita bangkit 5.15, 5.30 makan sok. Subuh kita main 30 hari. Kemana semangat kita hilang pada hari pertama Aidilfitri? Bangkit main. Tuan-tuan, saya abang, kita tak main subuh pagi raya, setan digelak ya kat kita. Dia 30 hari mereka ni duk buat sembang. Kalau setan orang Pulau Pinang, dia kata kat kita, tuan-tuan, buat malu ya. Aku kena rantai 30 hari, hang tak ada apa, konon buat apa gila-gila semuanya, orang tarawih menangis-menangis pagi subuh macam ni. Dia diberi kita betul ya tuan-tuan. Apa tujuan Allah ikat setan? 30 hari hang bangun sebab makan kedara, betul, sebab sok kita bangun. Dan sahur tu makanan, sebab tu kita bangun. Kalau sahur bangun kena cuci kipas, tuan-tuan bangun. Syariat kita bangkit mesti cuci kipas, tidur balik. Oi, tak bangkit tak tuan-tuan, tak layan lah. Sebab Allah tahu kita lemah dengan makan kedara, sebab tu Allah layak kita dengan makanan. 30 hari kita boleh bangkit untuk makan. 1 hari Allah nak try, makan tak ada, apa tak ada, aku nak tengok orang boleh bangun ke tak boleh bangun. Bangun tuan-tuan, kita main semayang. Tunjuk, bukan nak tunjuk kat setan, nak tunjuk ke Allah, wahai Allah, ini aku berada di hari raya Aidilfitri, orang yang baru. Saya sedih satu benda tuan-tuan, anak beranak kita semua balik main malam raya, mak menakan,
Cina mau perima, periaba, mami hari semua bawa balik main. Hari raya semua penuh macam syuhada Badar. Hang tidur bawah kusyen, aku tidur tepi kusyen, aku tidur atas TV, aku duduk atas aircon, aku gantung kat kipas. Orang ramai, segala toto semua duduk ada. Toto, spot toto, DJ pun beli semua, bubur semua habis. Habis tak tahu tidur mana-mana semua. 5:30 pagi, kita sebagai ketua rumah Tok Wan topa dengan Toma tak bangkit dah. Toma tak ada sok, Topa bangkit. Topa bangkit buat apa? Nak pergi ambil kunci kat depan. Sini semua ramai. Nak buka lampu kesian, mereka tidur lambat, budak-budak mau main. Buka lampu, tengok tak pijak kaki orang. Pergi ambil kunci. Pukul 6 azan, 5.50 Topa sudah sampai dekat surau kat masjid. Topa sembahyang subuh. Ingat Ustaz abang ada, pagi raya aku tak main, setan tigelak kat aku. Hari ni hang jaga setan, aku tigelak kat hang. Ingat abang aku tu dan sembahyang. Baby setan itu tak payah ajak, kita takut biar setan tahu dah bawa dia. Nak balik, Tok Sia kata, Haji tunggu saya, mai tolong saya bawa sejadah sebab orang nak sembahyang raya. Okey, tolong bawa sejadah apa semua. AJK bancuh teh tarik semua, pakai minum. 7.30 dia balik rumah. Dia balik rumah, Assalamualaikum, buka pintu. Tuan-tuan saya nak apa? Alangkah sedihnya hatinya seluruh zuriat keturunan dia. Macam mana dia tinggal tadi, macam tu lah mereka. Satu manusia pun tak bangkit sembahyang subuh. Yang buka pintu, hang tengok, inilah zuriat yang hang tinggal, yang konon akan doa kat hang bila hang dah tak ada esok. Hang boleh duduk tepi pintu, hang boleh menangis tepuk daya hang 14 kali pun tak apa. Itu memang layak, sebab ini zuriat siapa pun tak bangkit subuh. Okey lah, terlena tak sebab. Semua orang bangun, buka lampu semua, lambat lah ni. Mak dia bangun, bapak dia bangun, menantu bangun, cucu bangun, semua bangkit pergi mandi apa semua. Kita duduk tepi tu, kita tengok tuan-tuan, seorang pun tak ada mulut keluar. Kita tak sembahyang subuh lagi. Tak ada satu muka pun rasa berkerut day. Allah lambat dah, subuh tak sembahyang, tak ada. Hang bangkit, hang mandi, dia ni cari ketupat, dia ni cari dia apa dengan kari ayam apa semua yang tu ya. Pukul 7.30, 8.15 main sembahyang raya. Allahu Akbar. Hang tipu siapa sembahyang? Takbir siapa? Subuh tak sembahyang. Setan digelak lah tuan-tuan. Macam ni yang abang main takbir. Orang dulu takbir salafus soleh, Allahu Akbar tu, semangat takbir hari raya. Sebab memang setan kena dengan dia buat teruk-teruk dengan nafsu. Kita main takbir, maaf cakap tuan-tuan, lesu. Takbir tidak bermaya, takbir ranjau. Mulut dia abang Allah besar, tapi dalam hati tidak besar daripada Allah Ta'ala. Mulut dia besar, Allah Ta'ala besar, tapi bang dalam hati dia ada. Rumah terbuka, menerap-nerap kita susun. Masjid terbuka, hari-hari kita tinggal gitu ya. Kita tak mau jadi orang macam tu. Kita ada 7 hari lagi perbentui balik. Biar sampai takbir malam raya, jangan syaitan tipu kita. Seawal isyak tak ada orang. 30 rakaat boleh sembahyang satu malam kalau sembahyang 20. Sekali dengan qabliyah isyak, ba'diyah isyak, sembahyang tarawih 20, witir pula 30 rakaat boleh sembahyang. 600 rakaat sembahyang 30 hari. 4 rakaat isyak tak boleh main sembahyang pagi raya, malam raya, dengan alasan adik-beradik punya rumah. Bawa adik-beradik semua main sembahyang. Bukan ada apa pun, sehari sembang lah. Bukan tak boleh tengok TV boleh. Ini kerisauan yang ada. Itu nanti, saya bukan nak bawa tuan-tuan ke mood raya. Saya kadang-kadang sedih sebab benda tu kadang-kadang berlaku di hadapan kita dan adik-beradik kita juga. Dia tak ambil berat dengan sembahyang. 7 hari lagi ada, kita berbetui balik ibadah kita, perkemai balik. Dan kita ingat apa yang kita buat sepanjang-panjang daripada Ramadan yang belen ni, dia beri kesan pada kita. Moga-moga Allah bagi kat kita la'allakum tattaqun. Moga-moga bertakwa tu Allah anugerahkan pada kita.
Baiklah, hari yang ada satu benda lagi saya nak abang. Jangan biar satu hari lalu tanpa kita membaca Al-Quran dan tanpa kita gunakan untuk ibadah, infak dan sebagainya. Jadi itulah beberapa tazkirah ke, nak marah ke, belitiang, tak tahu lah, tuan ambil lah apa benda yang tuan rasa benda tu sebagai peringatan, kita pakai ambil. Cuma habis officially tazkirah kita habis di sini. Saya nak maklumkan satu benda dekat tuan-tuan untuk hari-hari terakhir daripada Ramadan ni, untuk kutipan dana pembinaan surau Asy-Syakirin dekat Bayang Baru. Tuan-tuan tahu dah Old Town White Coffee Bayang Baru di belah sini, dia opposite surau tu, masih dalam pembinaan. Tapi dah siap dah 2 tingkat ni. Dalam taman tu siap dah, ni kawang ni naik dah, ni apa nama ni naik dah, semua ni macam ni lah, surau tu dah naik dah. Cuma mainnya sikit lah, wiring yang tu yang ni apa semua kita short. Saya dah kutip, tuan-tuan pun dah bagi banyak dah, satu Pulau Pinang rata-rata lebih kutip, ni Kuala Lumpur, Johor semua dah 700,000 dah ada dalam akaun, dah bayar dah dekat kontraktor sikit-sikit. Kita ada 300,000 lagi pending. Kontraktor kata tak apa, ustaz kutip lah sepanjang Ramadan, nanti saya sikit-sikit boleh bayar, dia bagi can. Jadi saya buka ruang pada tuan-tuan pada malam ni untuk siapa-siapa yang nak infak fi sabilillah. Kita ada sejadah dah Ustaz, satu. Nanti Tok Siok kita punya Abang Bilal yang handsome kita akan buat satu sejadah tang tu. Tuan-tuan jangan pergi sembahyang tahajud pula tang tu. Tuan-tuan buat sejadah pergi sembahyang tahajud. Jadi tuan-tuan yang nak infak boleh. Lama Ustaz tak abang kat saya awal. Tidak, saya boleh buat main. Duit ada kat rumah. Kat rumah tak apa, tunggu. Pembik saya tunggu dekat kan. Cuma jangan rajau lah. Baru ni saya pergi Seberang, dia tu kata Ustaz jangan pergi mana. Saya balik rumah. Saya kata rumah Haji dekat ke jauh? Dia kata dekat ya Ustaz. Motor gear 2 je, tak payah bawa gear 3 je. Dia kata gear 2 biar jalan kaki. Kita apa Haji pergi ya. Contoh, sebelah 45 dia tak main, dia rajau. Penat saya tunggu. Jadi apa janganlah rajau apa pula. Ni ada duit now segala makneka. Kalau tuan-tuan rasa tak apa Ustaz, 1, 2, 3, 4 hari ni kami geng Muslimat, kami akan buat kempen dalam grup kami. Kami ada grup Tupperware, kami ada grup Telekong, kami ada grup Ngumpat, kami ada grup macam-macam. Kami akan lepak semua dalam tu. Kami akan buat kutipan. Nanti kami roja Ustaz. Boleh. Atas ni ada nombor telefon pengurusi pembinaan Cikgu Salim. Tuan-tuan yang tak duduk di sini, duduk di tempat lain, dekat saya ni ada beberapa flyers. Dekat surau-surau kat rumah, datang kat kamar, bolang grup, bagi dia jalan. Kurang-kurang 10 malam ni kita dapat juga pahala yang berapa-berapa daripada Allah SWT. Jadi flyers ni ada. Jangan buat jet pula. Ada 3-4 hari dia buat jet dekat anak dia. Saya keluar dia kedah jalan. Ni aku macam bagi flyers saja, dia buat korek telinga, korek gigi semua. Itu jangan dapat dulu. Okey, jadi sejadah akan ada kat belakang tu, kat tengah-tengah kita. Jadi tuan-tuan nak balik, tuan-tuan boleh lempak dalam sejadah tu. Kalau boleh, ambil IC je, lain semua lempak tu. Dengan kunci motor pun ambil. Kalau boleh, beg-beg duit lempak kat tu. Bagi ada duit lah, jangan beg duit saja. Gitu. Okey, itu saja. Terima kasih. Moga saya doa semua kita dapat dianugerahkan dengan malam Al-Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah As.